Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Amma ba'd. قال الله تعالى في كتاب الكريم بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من خرج في طلب العلم فهو في سبيل الله حتى يرجع أو كما قال. Yang dihormati Tuan Pengurusi Surau, Tuan Imam EJK Surau, yang dimuliakan para alim ulama, tuan-tuan guru, para asatizah dan seterusnya, muslimin muslimat yang dirahmati Allah sekalian. Jadi alhamdulillah, pertama sekali marilah kita memanjatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa taala kerana dengan limpah rahmatnya kita masih lagi diberi ruang dan peluang yang ada ini untuk kita sama-sama memperbanyak, mempertingkatkan lagi amalan dan iman. Dalam waktu yang sama kita cuba membaiki apa yang kurang, dan cuba menambah apa yang kita rasa kurang. Hari ini tuan-tuan terbukti dengan jelas bahawa yang dikatakan manusia yang kata hebat dulu boleh buat macam-macam, boleh cipta macam-macam alat canggih, ubat-ubatan yang canggih. Hari ini tuan-tuan tidak ada seorang pun yang tepuk dada. Kenapa tuan-tuan? Setiap hari kita ada saja mendengar orang yang meninggal. Saya tuan-tuan dah 2 minggu lebih berkuliah di sana sini. Setiap kali saya pergi surau masjid tersebut, bila saya balik saya rasa sedih. Kenapa tuan-tuan? Baru ni Selayang 7 orang tak ada. 7 orang tak ada. Putrajaya 5 orang. Ada saja tuan-tuan, saya pergi tuan-tuan tanya-tanya mana haji ni, dia kata ustaz dah meninggal. Yang paling saya sedih baru ni tuan-tuan, ada seorang haji yang saya cukup kenal beliau di Ampang tuan-tuan, yang mana beliau ni selalu menghubungi saya tentang makluman ataupun pemakluman tentang jadual kuliah. 2 minggu lepas tuan-tuan, saya dah tidur dah pukul 12 malam, tiba-tiba saya terdengar mesej masuk dan saya terbangun daripada tidur, saya baca. Rupanya nombor telefon tersebut saya tak ada, tak cam dan tak kenal. Jadi dia keluar nombor. Saya ingat skema tuan-tuan, bila saya buka baca, dia kata ustaz, saya bernama sekian-sekian daripada surau sekian-sekian, ingin memaklumkan bahawa surau kita dah boleh mula balik kuliah seperti biasa pada bulan Oktober nanti. Sayang yang pelik tuan-tuan, kerana surau tersebut dah 5-6 tahun saya mengajar, dan hanya ada seorang haji ini saja yang akan ber-WhatsApp, bermesej saya. Tiba-tiba dia bagi tahu nama, nombor telefon saya tak kenal dan nama saya tak kenal. Saya bersangka mungkin ada pertukaran AJK, jadi malah nak tanyalah. Akhir sekali tuan-tuan, saya kata ya, saya masih lagi bersedia untuk memberi perkhidmatan surau tersebut. Dia kata alhamdulillah ustaz, cuma saya nak confirm balik jadual ustaz di surau ini pada hari apa semasa almarhum haji sekian-sekian bertugas. Bila sebut almarhum tuan-tuan, saya terus bangkit daripada tidur, saya terus menangis tuan-tuan. Saya baca mesej beberapa kali ini, marhum ni maksudnya apa? Almarhum dalam bahasa Arab yang dikasihi, yang dirahmati. Tetapi orang Melayu bila sebut almarhum, mullah dia panggil dah. Saya menangis dan saya tanya, bila beliau meninggal? Kenapa tuan-tuan? Kerana saya menangis, kali terakhir saya jumpa beliau baru-baru ni tuan-tuan, masa Ramadan. Saya ingat lagi dia minta saya 3 malam untuk jadi imam Qiyamul Lail. Saya tengok jadual saya, Ji minta maaf, saya dapat jadi imam Qiyamul Lail dapat 1 malam saja, semua dah penuh. Dia boleh bergurau, kata tak apa ustaz, 1 malam pun jadilah. Lepas ni saya nak jemput ustaz awal sikit lagi. Dan saya pergi tuan-tuan dari Kajang ke Ampang tuan-tuan, ikut bukit tu. Masa tu dia dah tutup jalan. Saya pergi juga semata-mata nak jumpa beliau. Alhamdulillah tuan, saya sampai awal dan beliau dah ada depan masjid, depan surau tu, dengan senyumannya, masya Allah. Itulah kali terakhir saya jumpa beliau.
Kenapa saya menangis tuan-tuan? Paling-paling kurang saya tahu tentang kematian beliau. Paling-paling kurang saya boleh hadir untuk solat jenazah buat kali terakhir. Tak boleh juga solat jenazah, paling-paling kurang kita boleh berdoa daripada jauh tuan-tuan. Orang yang meninggal yang diperlukan tuan-tuan daripada orang hidup ialah doa. Jadi saya tak tahu, saya rasa sedih tuan-tuan. Allahu Akbar. Bila ditanya lagi, saya tanya bila beliau meninggal, kata ustaz baru Jun baru ni. Baru sangat. Allahu Akbar. Dan AJK tu dia dah terus bagi tahu dia, saya tak tanya pun sebab apa meninggal. Dia kata ustaz, haji ni meninggal bukan sebab Covid, tetapi beliau meninggal kerana sakit stroke. Beliau sakit hari Isnin, jatuh sakit hari Isnin, hari Selasa meninggal. Allah tuan-tuan, saya rasa cemburu dengan kematian beliau. Kenapa tuan-tuan? Terlalu mudah. Terlalu mudah Allah menjemput beliau. Saya selalu berdoa kalau bawa umrah dan sebagainya, saya kata ya Allah, sekiranya aku mati, Allah permudahkanlah kematian aku ya Allah. Saya tak nak susah-susahkan siapa tuan-tuan, lebih-lebih anak kita, lebih-lebih isteri kita. Kenapa tuan-tuan? Saya selalu nasihat, jangan kita terlampau mengharap daripada anak-anak kita. Mengharap tak ada masalah, jangan terlampau. Bila kita terlampau mengharap tuan-tuan, apa akan berlaku? Bila kita tua nanti, apa yang kita harapkan tak menjadi kenyataan. Masa tu kita rasa stres, kecewa, dan akhir sekali kita sumpah seranah anak kita. Bermula daripada saat itu tuan-tuan, masa depan anak kita kemungkinan gelap, tidak ada keberkatan. Kenapa tuan-tuan? Kerana kita kecewa dengan anak-anak tadi. Sedangkan tuan-tuan, anak-anak kita juga seperti mana kita semasa muda dulu, ada komitmen dan tanggungjawab lain. Sebab itu jangan terlalu mengharap. Tapi kalau dapat anak yang soleh, alhamdulillah. Saya kenal dua orang tuan-tuan, sahabat saya, peringkat abang, lelaki. Dia jaga mak dia tuan-tuan berbelas-belas tahun. Mak dia jatuh stroke. Sampai sekarang tuan-tuan dia tak kahwin. Semata-mata dia nak jaga mak dia. Kita tanya, nak tak abang kahwin? Kita boleh cari. Tak apalah, kalau saya kahwin siapa nak jaga mak saya? Allahu Akbar tuan-tuan. Ada. Yang kedua tuan-tuan, orang perempuan, wanita yang cantik Masya Allah, tapi tuan-tuan dia jaga mak dia berbelas tahun kerana stroke juga, sampai sekarang tak kahwin. Kenapa? Kerana nak jaga mak. Ada tuan-tuan. Cuma saya dapat laporan, saya dapat aduan daripada orang-orang ramai tuan-tuan. Dia marah anak dia lah, tak bertanggungjawab lah, ni lah tuan-tuan. Dalam hati kata dia juga, mereka juga ada tanggungjawab dan komitmen lain. Jadi jangan kita terlampau mengharap. Jadi alhamdulillah tuan-tuan, pada malam ini kita bertemu kembali setelah sekian lama, iaitu kita menggunakan kitab Nasihat Agama dan Wasiat Iman. Hari itu saya dah terangkan apa sebab apa kitab ini dinamakan sekian-sekian dan siapakah pengarang kitab ini. Dan last kali kita baca ialah Bismillahirrahmanirrahim, muka surat 6 tuan-tuan. Muka surat 6. Kenapa saya baca mukaddimah tuan-tuan? Saya ingat kata-kata seorang profesor, Muhammad Al-Aqali. Dia kata tuan-tuan, siapa yang membaca kitab, membaca buku, lalu dia tidak membaca mukaddimah, maka orang ini telah kehilangan separuh isi kandungan kitab tersebut. Sebab itu kita kena baca mukaddimah. Dan saya guna pakai tuan-tuan jenis sistem pondok sikit lah. Pondok campur dengan universiti, campur dengan sekolah sikit. Pondok tuan-tuan dibaca daripada kitab sampai kitab, barulah kita alim. Yang ni skip, akhir sekali satu kitab ni 2 hari selesai tuan-tuan. Bila ditanya, tak tahu apa benda. Jadi pondok tuan-tuan daripada awal sampai akhir, minal bidayah inal nihayah, daripada awal sampai pengakhiran. Baik. Jadi kita dah baca dah kenapa setiap kitab mesti dia bermula dengan Bismillahirrahmanirrahim. Lalu tuan-tuan beliau sambung, wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim, subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Tiada upaya dan kuasa melainkan dengan Allah Subhanahu wa taala yang maha tinggi dan maha besar. Maha suci engkau wahai Tuhan, tiada ilmu bagiku melainkan apa yang engkau ajariku. Sesungguhnya engkau maha mengetahui lagi maha bijaksana. Jadi tuan-tuan, ini sifat seorang mukmin. Walaupun dia hebat, walaupun dia alim tuan-tuan, tetapi Masya Allah, dia masih lagi meletakkan la ilma lana illa ma 'allamtana. Ya Allah, aku ni dhaif sangat ya Allah. Aku tak tahu pun kecuali apa yang engkau ajarkan kepada aku. Ini untuk menghilang sifat takabur dan sombong. Dan seterusnya tuan-tuan, ingat apabila kita nak berdoa dan sebagainya, hendaklah kita memuji Allah terlebih dahulu. Apa-apa yang kita nak minta tuan-tuan, hendaklah kita terlebih memuji Allah. Tak ada masalah. Sebab Allah itu suka dipuji. Malah tuan-tuan, setiap pujian yang kita sebut, setiap pujian yang kita puji Allah,
setiap kali itulah dia akan diberi ganjaran yang cukup besar. Berbeza dengan manusia tuan-tuan, jangan terlampau memuji dia. Nanti boleh membawa kepada bencana, boleh membawa kepada kerosakan. Sebab itu tuan-tuan, Sayyidina Ali ada orang datang puji dia, dia ludah tu Sama juga Imam An-Nawawi, apabila dipuji dia kata jangan terlampau memuji aku. Sebab apa? Kamu nampak aku ni hebat dan sebagainya. Itu Allah tak buka lagi aib aku. Kalau Allah buka aib aku, nescaya kamu tidak akan memuji aku, malah mencela aku. Tuan-tuan, kita ni dipandang mulia, dipandang hebat bukan disebabkan kita hebat, bukan disebabkan kita mulia, tetapi Allah masih lagi menutup aib kita. Sebab apa tuan-tuan? Nabi sebut kullu bani Adam khata', setiap anak Adam itu ada saja kesalahan, dosa dia. Dan sebaik-baik dosa itu adalah dengan cara kita bertaubat. Seterusnya tuan-tuan, dia kata segala puji bagi Tuhan seru sekalian alam yang telah menjadikan dakwah kepada kebenaran, petunjuk kepada kebaikan dan nasihat kepada kaum muslimin sebagai semulia-mulia amal bakti. Jadi dia membuka bicara dia dengan tuan-tuan masih lagi memuji Allah. Sebab itu tuan-tuan, surah Al-Fatihah, surah yang pertama di dalam Al-Quran, kita akan jumpa setelah Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan yang mentadbir sekalian alam. Tuan-tuan, Allah memuji dirinya. Dalam ayat ini Allah memuji dirinya. Sebab Allah kata Alhamdulillah, segala puji-pujian bagi Allah. Ayat ini menunjukkan bahawa Allah memuji dirinya. Tapi kalau kita buka tafsir, Ibnu Abbas kata yang dikehendaki daripada ayat ini ialah Allah nak daripada hambanya memuji dirinya. Sebab itu tuan-tuan, banyak hadis, antaranya Nabi sebut siapa yang dikurniakan rizki, lalu dia kata Alhamdulillah. Alhamdulillah itu tuan-tuan lebih baik daripada rizki yang dimilikinya. Mafhum hadis tuan-tuan, Nabi sebut siapa yang diberi rizki oleh Allah, rizki tak kaya, kaya tak kaya tuan-tuan, dunia dan segala isinya milik hamba ni tuan-tuan. Lalu dia kata Alhamdulillah ya Allah. Nabi sebut tuan-tuan, Alhamdulillah yang dilafazkan tadi tuan-tuan lebih baik daripada rizki yang dimilikinya tadi. Tuan-tuan, nak kata orang ni kaya tuan-tuan, kaya tak kaya tuan-tuan, bayang dunia dan isi ini milik dia. Kita baru ada kebun ketah berapa hektar tuan-tuan, kita rasa lain semacam dah. Ni Nabi memberi satu perumpamaan bahawa seorang hamba Allah yang kaya tak kaya tuan-tuan, dunia dan isi milik dia, kaya sungguh. Lalu dia kata Alhamdulillah, segala puji-pujian bagi Allah. Nabi kata Alhamdulillah yang dilafazkan tadi lebih baik daripada kekayaan yang dimilikinya tadi. Kita pun tanya kenapa Ustaz? Sedangkan Alhamdulillah satu perkataan, kekayaan ini boleh sedekah dan sebagainya. Baik, ulama jawab dua perkara. Kenapa lebih baik daripada harta yang dimiliki? Yang pertama tuan-tuan, Alhamdulillah yang kita puji tadi, dia sebagai ibadat kita yang kekal abadi. Manakala harta yang kita miliki tuan-tuan, dia tidak akan kekal selama-lamanya. Sama ada dia pergi dulu, maknanya bankrupt, ataupun kita yang pergi dulu, meninggal tak sempat nak guna harta tadi. Jadi tuan-tuan, betul lah apa yang Nabi sebut, lebih baik Alhamdulillah yang kita sebut tadi daripada harta. Seterusnya tuan-tuan, ulama kata yang kedua, kenapa Alhamdulillah itu lebih baik daripada harta kekayaan kita? Kerana tuan-tuan, bukan sebarangan orang yang dia dapat rezeki dia boleh sebut Alhamdulillah. Jarang tuan-tuan. Masa dia kaya tuan-tuan bukan kata sebab Alhamdulillah. Kan kita bersin, disunatkan kita acing Alhamdulillah. Ada orang bila kaya tuan-tuan acing excuse me, bunyi mak saleh tuan-tuan tak? Nak kata sebut Alhamdulillah tu jarang-jarang tuan-tuan. Jadi sebab itu yang menerbitkan, yang menyebabkan seorang itu sebut Alhamdulillah bukan calang-calang, tetapi ia berpunca daripada iman dia. Baik. Seterusnya tuan-tuan, dia kata apa lagi? Iaitulah jalan para nabi Allah yang diutus, dan jalan para aulia-Nya yang saleh, juga jalan para ulama yang patuh, yang mendalami seluruh ilmu pengetahuan dengan keyakinan. Baik tuan-tuan. Yang kedua, musannif kita bagi tahu bahawa kita ni berdakwah ni tuan-tuan adalah suatu dipanggil apa? Tugas. Kita mengambil tugas, mengambil alih tugas para aulia, para anbiya, para nabi. Sebab itu tuan-tuan, dakwah ini tuan-tuan bukan setakat ustaz tu baru boleh dakwah. Saya tak ada ilmu nak dakwah macam mana, tuan-tuan. Setiap orang Allah bagi kelemahan dan kebaikan masing-masing. Ada orang tuan-tuan tak pandai bercakap. Suruh dia bercakap tuan-tuan boleh pengsan depan mic tuan-tuan. Ada kawan saya dia belajar daripada Mesir.
Bila dia balik Mesir tuan-tuan, balik Mesir, kebetulan dia pergi solat Jumaat tuan-tuan kat surau ni. Tiba-tiba tuan-tuan imam tu sakit perut macam mana tak dapat datang tuan-tuan. Tengok AJK, dah lama ni. Nampak ustaz ni jubah Mesir tuan-tuan. Jubah tak ada orang lain tuan-tuan. Akhir sekali AJK bersih. Ustaz, minta ganti baca khutbah. Dia kata saya tak boleh. Katakan tak boleh. Ustaz, Mesir ni saya tak boleh. Akhir sekali dipaksa juga tuan-tuan. Dipaksa juga, akhir sekali naik khutbah tuan-tuan. Masa naik innal hamdalillah, dia terus guling keluar daripada guling turun daripada mimbar dan di jalan keluar dia marah. Aku dah kata kan, aku tak gerti, mu tak faham ke tuan-tuan? Allahu akbar. Dan ada kisah berlaku di Pasir Mas tuan-tuan. Maaflah orang Pasir Mas. Saya ambil riwayat ni daripada ustaz saya almarhum Ustaz Haji Ismail. Dulu dia mengajar UKM. Dia kata pernah berlaku, orang ni orang biasa-biasa, orang awam, dia pergi surau, surau tinggi sikit. Sebab dia pergi surau tuan-tuan, dia pakai jubah. Kenapa pakai jubah? Sebab saudara mara dia balik daripada umrah, jadi hadiah jubah. Tak pakai, orang kata engkau ni sombong betul, hadiah pun tak nak pakai. Bila dia pakai mestilah pergi masjid tuan-tuan, takkan nak pergi kelab malam pula tak. Dia pakai jubah pergi surau tersebut tuan-tuan. Kebetulan imam tak datang tuan-tuan. Sudah. Nampak-nampak ni hebat ni. Dia kata ustaz silakan. Saya bukan ustaz, saya orang biasa. Tak ustaz apa ni, nampak kemas ni. Akhir sekali tolak-tolak juga tuan-tuan, dia jadi imam sungguh. Jadi imam. Masa nak tahiyat akhir tuan-tuan, dia rokok, dia sujud. Sujud kali pertama tu, lama betul. Sampai Bilal kata, ustaz ni imam ni mati ke apa? Akhir sekali baru nak tengok, dia Allahu Akbar. Itu sujud pertama sebelum tahiyat akhir. Akhir sekali sujud kali kedua, Allahu Akbar. Lagi lama tuan-tuan. Lama tak lama sampai Bilal AJK pun, apa besar ni, lama sangat ni. Tengok-tengok tuan-tuan, imam dah tak ada dah. Dia lompat ikut tingkap depan tu. Esok pagi jumpa tepi jalan tuan-tuan, kata, kau ni semalam habis jemaah, lintang pukang kau buat. Dia kata, aku dah bagi tahu, aku tak gerti, mu tak faham. Dia kata, elok je kau baca semua betul. Aku tak ingat baca doa selepas solat, sebab itu aku nak lari. Macam-macam tak. Jadi nak cerita tuan-tuan, berdakwah ini tuan-tuan tak semestinya kita kena alim dulu. Apa yang boleh kita buat, kita buat. Macam saya sebut tadi tuan-tuan, ada orang yang tak pandai bercakap, tak pandai apa, tapi Masya Allah bab dia panggil apa, suruh susun kemah, dia nombor satu tuan-tuan. Suruh dia kemas surau, Masya Allah. Saya pernah tuan-tuan dijemput kuliah di Puchong tuan-tuan. Saya kuliah subuh masa tu, kuliah jemputan. Saya pergi sampai pukul 4 pagi tuan-tuan. Sebab saya nak pergi awal supaya saya sedang nak baca dan murajaah. Saya tengok-tengok, Allah, surau ni dah ada dah lampu. Sepatutnya tak ada lagi. Biasa saya pergi sampai awal tuan, surau ni dia tidak akan ada cahaya sebab masih lagi tak ada orang datang. Kali ni saya kata, Masya Allah. Jadi saya pun pergi ambil wuduk tuan-tuan. Saya nampak seorang hamba Allah ni. Dia basuh tandas, dia basuh, Masya Allah tuan-tuan. Hebat dia. Seorang ni saja. Dia tak pandai apa tuan-tuan, tetapi Masya Allah disebabkan perbuatan dia tuan-tuan, menyebabkan orang suka datang surau. Menyebabkan orang suka datang masjid. Sebab apa? Masjid bersih dan sebagainya. Kerana apa tuan-tuan? Kerana orang ni. Nak suruh orang alim sekali basuh tandas tuan-tuan. Sekali tu ialah tuan-tuan, tunggu kiamat pula dah. Tak? Kenapa tuan-tuan? Sebab orang masing-masing ada kelebihan. Baik. Seterusnya tuan-tuan, dia kata yang mendalami seluruh ilmu pengetahuan dengan yakin. Selawat dan sejahtera atas junjungan dan penghulu kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, nabi yang amin itu, orang kepercayaan dan kekasih yang teguh, penutup sekalian para nabi, imam sekalian para muttaqin yang takutkan Allah, pemimpin bagi orang yang terdahulu, yang terkemudian, dan di atas keturunannya serta para sahabatnya yang bersih hati lagi benar, dan atas para pengikutnya yang baik-baik sehingga ke hari akhirat. Adapun ni baru kita nak masuk sikit. Dia kata amma ba', adapun selepas dari itu maka telah bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Setelah dia memberi mukaddimah, memuji Allah dan sebagainya, dia datangkan satu hadis tuan. Hadisnya yang berbunyi, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Wa man kanat hijratuhu ila dunya yusibuha aw imra'atin yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Rawal Bukhari wa Muslim. Hadis ini sahih. Hari ini tuan-tuan ada orang mempertikaikan pula sahih tuan-tuan.
Dia kata orang yang kata thiqah-thiqah ni tak semestinya dia tak pandai menipu. Oh tuan-tuan, ini tuan-tuan boleh meruntuhkan asas yang telah dibina dengan bermacam-macam prinsip yang cukup ketat. Akhir-akhir sampai hamba Allah ni tuan-tuan dia meruntuh macam tu saja. Allahu Akbar. Sedangkan kita solat tuan-tuan, dan setiap amalan yang kita buat tuan-tuan, semuanya kebanyakannya datang daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seolah-olah tuan-tuan orang ini anti hadis. Orang anti hadis tuan-tuan, dia tak boleh terima hadis. Sebab bagi dia tuan-tuan, hadis ini ada kemungkinan besar silap. Sedangkan tuan-tuan dia tak pernah baca pun, dia tak pernah belajar pun tentang jarah wa ta'dil, tentang sanad, tentang rijal dan sebagainya. Sedangkan ilmu itu cukup luas. Baik tuan-tuan, hadis ini kalau kita baca kitab-kitab besar, contohnya Sahih Bukhari, Riyadhus Salihin, Sahih Muslim tuan-tuan, semua ulama meletakkan hadis ini di awal bab, sama ada mukaddimah atau di awal muka surat. Hadis ini tuan-tuan ulama kata merupakan asas kepada agama. Hadis ini. Baik, apa maksudnya tuan-tuan? Sesungguhnya tiap-tiap amal itu adalah dengan niat. Dan sesungguhnya bagi setiap manusia itu balasan apa yang telah diniatkan. Barang siapa berhijrah berpindah negeri kerana Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya itu kepada Allah dan Rasulnya. Dan barang siapa berhijrah kerana dunia yang dituntutnya atau kerana seorang perempuan yang mahu dinikahinya, maka hijrahnya itu adalah kepada apa yang ia berhijrah kerananya. Tuan-tuan, hadis ini cukup pendek dan famous. Innamal a'malu binniyat. Saya selalu sebut tuan-tuan, kalau kita hanya baca hadis sahaja, kemungkinan besar kita boleh jadi sesat. Sebab apa tuan-tuan? Saya ingat kata-kata Imam Ahmad, dia kata, iyyakum idza wajadtal hadis. Berhati-hatilah apabila kamu mendapati satu hadis, jangan terus kamu baca dan faham, kecuali terlebih dahulu kamu merujuk pandangan-pandangan ulama terlebih dahulu. Kenapa tuan-tuan? Sebab innamal a'malu binniyat menjadi hujah orang yang sesat. Apa dia? Sesungguhnya setiap amalan itu hanyalah berpandukan kepada niat. Tu yang saya jumpa kawan tuan-tuan, kawan rapat. Dia datang tanya saya tuan-tuan. Dia kata, Ustaz ada masa kosong tak? Saya kata, alhamdulillah masa saya ada. Ustaz, saya nak tanyalah Ustaz. Saya ni orang awam Ustaz. Ada tak para sahabat ke Nabi ke solat tapi tanpa melaksanakan perbuatan, af'al dia panggil, hanya niat saja? Saya pun tak faham lagi. Macam ni cerita dia Ustaz, saya ada dua abang dan ayah. Ketiga-tiga mereka ni solatnya ialah sambil tengok TV. Bila ditanya solat dah selesai. Saya tanya bila tu? Ditanya ayah dia, bila ayah solat? Tadi aku tengah tengok TV je. Sebab apa? Sebab innamal a'malu binniyat. Nabi sebut sesungguhnya amalan itu hanya berhajatkan kepada niat. Saya kata sejak saya belajar di pondok luar negara tak pernah jumpa lagi Nabi solat hanya berpandukan niat. Dia Ustaz dibaca dalil ni. Oh tuan-tuan, ni orang ni tuan-tuan, rupanya tuan-tuan bukan dia tiga orang, bukan ayah dia seorang, ramai lagi. Ada orang nurse ni dia message WhatsApp tanya Ustaz pada minta pandangan tentang ajaran ini. Seronoklah tuan-tuan. Sambil tengok TV sahaja aku solat maghrib 3 rakaat kerana Allah Taala sambil makan tuan-tuan. Oh, seronok tuan-tuan. Sebab itu tuan-tuan, bila kita tak belajar, maka kemungkinan besar dia akan menjadi salah. Malah tuan-tuan dia kata ayah dia siap marah dia. Engkau ni peringkat bawah, aku ni makam tinggi dah. Nanti bila kau belajar nanti makam kau tinggi, kau pun jadi macam aku. Apa-apa yang kamu solat ni itu syariah baru. Tak sampai lagi makam dia paling tinggi. Makam tinggi hanya niat saja. Kenapa dia berhujahkan dengan dalil innamal a'malu binniyat? Sedangkan tuan-tuan, kalau kita tengok para alim ulama mengatakan, dia kata apa tuan-tuan? Innamal a'malu binniyat hadhihi mizan likulli amal lakinnahu mizanil batin. Ulama kata tuan-tuan, innamal a'malu binniyat, hadis ini, sesungguhnya setiap amalan itu adalah dengan niat. Ialah neraca untuk menimbang setiap amalan, tetapi lebih khusus kepada amalan batin, amalan dalam. Tuan-tuan, kita ada dalam dan luar. Contoh tuan-tuan, dalam hadis ini nak cerita tentang keikhlasan. Dua syarat utama tuan-tuan nak jadikan ibadat kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Mesti ada dua prinsip ni, ada dua syarat ni. Tak cukup dua syarat tuan-tuan, akan tertolak, akan menjadi sia-sia amalan kita. Yang pertama, ni hadis ni, innamal a'malu binniyat. Setiap
perbuatan setiap amalan itu adalah dengan niat. Maknanya ikhlas kerana Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, bila kita buat ibadat, yang pertama sekali lillahi taala, kerana Allah Subhanahu wa taala. Syarat yang kedua tuan-tuan ialah menepati, bertepatan dengan syariat. Cukup dua-dua ni tuan-tuan, barulah amalan kita akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Syarat yang kedua tuan-tuan, mana dalilnya? Syarat yang kedua daripada Aisyah radhiyallahu an. Aisyah kata apa tuan-tuan? Man amila amalan laisa alaihi amruna fahuwa rad. Siapa yang beramal, siapa yang buat ibadat yang mana bukan daripada urusan kami, bukan daripada perintah daripada kami, Nabi kata, fahuwa rad, maka dia tertolak. Sebab tu tuan-tuan, prinsip agama ni dalam ibadah ni, hukum asalnya haram kita buat kecuali ada perintah untuk menyuruh kita buat. Walaupun kata ustaz baik kan boleh buat. Baik, saya bagi contoh. Solat tuan-tuan, solat subuh 2 rakaat sahaja. Tapi kalau kita ustaz, apa kata kita tambah 4 rakaat ustaz? Saya nampak ustaz ni masya-Allah, awal datang kami pun semangat. Apa kata pagi ni kita solat subuh 4 rakaat ustaz? Kan baik, bukan ajak pergi karaoke. Boleh terima tak tuan-tuan? Secara automatik orang yang pernah belajar tuan-tuan dia tak boleh terima. Kenapa? Sebab Nabi ajar setakat tu saja. Mana dalilnya? Aisyah kata, man amila amalan laisa alaihi fahu amruna fahurat. Siapa yang beramal, siapa yang buat ibadah yang mana bukan daripada Nabi, maka dia tertolak. Jadi tuan-tuan, cukup 2 syarat ini, insya-Allah amalan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau tak cukup tuan-tuan, contoh ada ikhlas sahaja, ikhlas lillahi taala kerana Allah betul-betul, tapi tak menepati syarat. Saya ingat lagi tuan-tuan. Saya ingat lagi. Seorang GRO tuan-tuan, masuk surat khabar ni. Dia ditemu ramah, dia kata alhamdulillah. Alhamdulillah saya Allah bagi rezeki yang murah. GRO tuan-tuan, tugasnya GRO. Dia kata alhamdulillah saya Allah bagi nikmat saya yang banyak. Masa tu tuan-tuan, orang tegurlah, kamu tak boleh macam ni dan sebagainya. Ataupun kisah yang kedua tuan-tuan, artis. Dulu artis tuan-tuan seksi-seksi tuan-tuan. Kita tengok pun terseksa, betul tak? Biasanya yang seksa-seksa ni tuan-tuan yang muda-muda, yang tua-tua dia tak pakai seksa-seksa lagi dah. Mati orang tuan-tuan tak? Jadi tuan-tuan, bila dia pakai seksi dan sebagainya, ustaz-ustaz ni tegur. Saya ingat lagi masa saya belajar pondok dulu. Ustaz kata, kita ni walaupun artis, kamu masih lagi orang Islam. Jadi kena jaga batas-batas dia. Jangan terlampau nak menunjuk-nunjuk, semua benda nak tunjuk. Dijawab apa tuan-tuan? Dia kata, ustaz, nampak saja saya pakai skirt ni ustaz, tapi hati saya ikhlas lillahi ta'ala. Oh tuan-tuan, saya ingat lagi tuan-tuan, orang yang menjawab soalan ini tuan-tuan, Ustaz Akil Hai. Dia kalau macam tu, bogel tu lah lillahi ta'ala, senang sikit. Tak payah pakai-pakai lagi. Nak cerita tuan-tuan, kalau kita buat suatu amalan, mesti ada 2 syarat tadi. Ikhlas, yang kedua ialah bertepatan dengan syariat. Kenapa tuan-tuan? Saya selalu bagi satu contoh, dan contoh ini selalu disebut oleh tuan guru. Ni Aziz tuan-tuan. Saya selalu lama dengan dia. Bertahun-tahun saya belajar dengan dia. Dia kata, kenapa ni hadis ni penting? Hadis Aisyah ni. Apa-apa yang Nabi tak ajar jangan pandai-pandai, dia kata. Contoh tuan-tuan. Saya ni ada duit banyak tuan-tuan. Saya cari kontraktor yang boleh buat rumah saya, rumah idaman saya. Jumpalah kontraktor ni, tanya-tanya, okey, tuan, saya nak buat rumah 2 tingkat, 4 bilik air, 4 bilik tidur. Berapa kosnya? Dia kata, okey tuan, macam ni 300,000. Baik. 3 bulan lagi siap. Lepas 3 bulan tuan-tuan, saya datang. Tengok, mana rumah saya? Tanah tu betul. Tanya kontraktor, mana rumah saya? Dia kata, tu rumah tuan depan muka tuan lah. Bukan ni rumah, bukan rumah saya. Ini 3 tingkat. Saya order hari tu 2 tingkat. Tukang buat rumah dia kata, tuan tak apa, yang 1 tingkat lagi saya bagi promosi. Harga sama saja. Hari ini orang ramai suka buat 3 tingkat. Kalau kita tuan-tuan, kita nak 2 tingkat, kita ada duit tuan-tuan. Kita kata, saya tak nak. Dia kata, ni free ni, free tak free, tak nak. Tok Guru kata lagi tuan-tuan, bila kita buat suatu benda yang tak pernah Nabi buat, takut-takut nanti hari akhirat kita ingat amalan kita banyak, rupa-rupanya Allah tak ambil kira. Kamu buat macam mana? Hari tu ya Allah, aku solat siang dan malam, lepas asar pun aku solat, sedangkan waktu asar ialah haram. Aku solat subuh 6 rakaat. Rupanya tuan-tuan, benda itu adalah menyebabkan kita rasa muflis di hari akhirat. Sebab apa? Allah tak ambil kira. Sama juga tuan-tuan, kita bawa teksi. 6 bulan sekali kita pergi pos pakum. Pos pakum tuan-tuan bukan ikut suka kita. Kita kena ikut kehendak pos pakum, betul tak?
Kita pergilah ada duit, kita tukar seporang habis 20,000 tuan-tuan. Nak lawan dengan Lamborghini lah. Exhaust dengan 25,000. Agak-agak puspakum lulus tak tuan-tuan? Dia kata tak lulus tuan. Pasal tak lulus ni, tayar ni saja 20,000, lebih mahal pada teksi ni lagi. Tuan ikut tuan, kami nak ikut ni syarat ni. Tuan-tuan, begitulah tuan-tuan dalam ibadat. Sebab itu ulama kata bila kita pegang dua prinsip ini, pertama ikhlas kerana Allah, yang kedua menepati syariat, insya-Allah tuan-tuan kita akan menjadi hamba yang berbahagia nanti. Baik. Seterusnya tuan-tuan, Nabi nak sebut dalam hadis ini juga, innama likulli imri'in ma nawa. Nabi nak bagi tahu lagi, dan sesungguhnya bagi setiap manusia itu balasan apa yang telah diniatkan. Jadi apa-apa yang kita niatkan tuan-tuan, itulah balasan kita, itulah ganjaran kita. Seperti mana kata seorang ulama, namanya Abi Usman, dia kata, namanya seorang ulama, dia kata al-ikhlas, dia kata nisyanu ru'yatil khalq bidawamin nadhari ila khaliq. Yang dikatakan ikhlas itu ialah kita melupai pandangan manusia, pandangan makhluk, dan kita hanya meraih pandangan daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu maknanya ikhlas. Dan ikhlas ini tuan-tuan suatu perkara yang cukup sulit. Cukup sulit tuan-tuan. Contoh tuan-tuan, dalam Al-Quran, contoh surah Al-Baqarah. Kenapa dinamakan surah Al-Baqarah, surah lembu? Kerana dalam surah tersebut ada kalimah perkataan Al-Baqarah. Kenapa dinamakan suratul Nas? Di dalam suratul Nas itu ada perkataan Nas, qul a'udzu birabbin nas. Kenapa dinamakan surah Al-Alaq? Sebab di dalam surah tersebut ada perkataan tersebut. Tapi tuan-tuan, ada satu surah namanya surah Al-Ikhlas. Tetapi tuan-tuan, kita bacalah 50 kali sekalipun kita tak akan jumpa perkataan ikhlas dalam surah tersebut. Iaitu qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Ada tak kalimah al-ikhlas? Tak ada tuan-tuan. Ulama kata bayangkan ikhlas ini, kadang-kadang orang kata saya ikhlas ya, kadang-kadang dia pun tak ikhlas. Nak kata sulitnya, baik, saya bawa beberapa pandangan daripada ulama. Dia kata tuan-tuan, Imam Sufyan Ats-Tsauri dia kata, tidaklah aku mengubati sesuatu yang lebih berat daripada mengubati niatku, sebab ia sentiasa berbolak-balik pada diriku. Imam Sufyan Ats-Tsauri dia kata, dia mengubati penyakit tak ada masalah, senang. Tetapi nak mengubati satu penyakit ini, niat ikhlas ni tuan-tuan, kadang-kadang dia selalu ni dan sebagainya. Itu nak kata pandangan Imam Ats-Tsauri, Sufyan Ats-Tsauri. Yang kedua tuan-tuan, Yahya bin Abi Katsir dia kata, belajarlah niat, kerana niat lebih penting daripada amal. Belajarlah melaksanakan suatu benda itu ikhlas, kerana ia lebih penting daripada amal. Kenapa tuan-tuan? Kita ingat satu hadis, Nabi sebut 3 golongan yang akan dicampakkan dalam api neraka. Pertama, golongan mana? Golongan syahid fi sabilillah, yang berperang pada jalan Allah, lalu dia meninggal di medan perang, tapi Allah campak dia dalam api neraka. Golongan yang kedua, yang ada ilmu, dicampakkan ke dalam api neraka. Golongan yang ketiga adalah dermawan, siang malam dermawan, tapi dicampakkan dalam api neraka. Kenapa tuan-tuan? Akhir hadis tersebut mengatakan mereka itu adalah tidak ikhlas kerana Allah. Sebab apa? Mereka nak puji pada manusia. Orang tanya, ustaz, dahsyatnya ustaz. Saya selalu sebut tuan-tuan, kat sini saya pernah sebut 2 kali. Malam ni saya sebut lagi. Contoh, kita bagi tahu orang rumah kita yang saya ni suka warna putih. Kalau awak pakai warna putih siang malam, saya cintakan awak nanti. Bertambah cinta saya pada awak. Sejak hari itu tuan-tuan, kita dah perasan isteri kita siang dan malam dia pakai warna putih. Nak mandi warna putih, nak masak warna putih, pergi office warna putih. Kita rasa happy tuan-tuan. Allah, alhamdulillah dapat isteri yang solehah. Dengar cakap aku. Kita pun tuan-tuan jumpa dia kata, terima kasih sayang kerana buat abang gembira. Isteri kita tanya, apa yang buat abang gembira? Ialah semenjak saya bagi tahu awak saya suka warna putih, awak siang malam pakai warna putih. Jadi terima kasihlah sayang. Dia kata apa? Abang, saya pakai putih selama seminggu ni bukan kerana abang, tetapi kerana saya ingat kekasih lama saya juga, dia suka warna putih. Agak-agak kita rasa happy tuan-tuan. Begitulah tuan-tuan, Allah akan halau mereka-mereka ini pada hari akhirat. Allah kata apa tuan-tuan? Jangan datang jumpa aku, jangan minta balasan aku, minta dengan orang yang kamu nak tunjukkan amalan hari itu. Ini hadis sahih.
Sebab itu ulama paling takut ialah apabila kita beramal tanpa keikhlasan. Sebab apa? Sia-sia sahaja. Seterusnya tuan-tuan, dikata sesuatu yang paling sulit di dunia ini ialah adalah ikhlas. Seorang ulama namanya Yusuf bin Husain, dia kata sesuatu yang paling sulit di dunia inilah ikhlas. Jadi tuan-tuan, jangan lepas ni pula tak ada orang datang solat, imam pun tak ada, Bilal tak ada. Kenapa? Saya ustaz setiap kali azan saya kata tak ikhlas ustaz. Ustaz kata sia-sia. Tuan-tuan, kalau kita meninggalkan suatu amalan kerana manusia, apa dipanggil tuan-tuan? Ini dipanggil riak. Dipanggil riak. Siapa buat suatu amalan kerana manusia, tuan-tuan, dipanggil syirik. Ni. Jadi tuan-tuan, ikhlas ini tuan-tuan, dia tidak akan muncul hari ini kita buat ibadat, hari ini juga ikhlas tak ada tuan-tuan. Ulama kata tuan-tuan, orang mukmin yang hebat itu ialah dia buat suatu amalan sehingga hadirnya keikhlasan. Bukan tunggu keikhlasan datang baru nak buat amalan tuan-tuan. Tak akan jumpa tuan-tuan. Jadi ulama kata tuan-tuan, orang yang hebat itu ialah dia buat suatu amalan sehingga datangnya itu keikhlasan. Bukan tunggu keikhlasan datang baru nak buat amalan tuan-tuan. Tak akan jumpa. Seperti mana tuan-tuan ikhlas ini, orang yang baru belajar bawa kereta tuan-tuan. Kita tanya, kenapa awak tak bawa kereta? Saya tak pandai. Belajarlah. Saya tak nak, nanti saya pandai dulu baru saya bawa kereta. Agak pandai tak tuan-tuan? Tak pandai. Dia kena belajar dulu. Ambil lesen L dulu lah. Belajar. Mula-mula ya Allah berpuluh-puluh. Tapi bila dah pandai tuan-tuan, bawa kereta tuan-tuan sebelah tangan boleh bawa kereta, sebelah tangan handset lagi tak? Kenapa tuan-tuan? Sebab dah mahir. Begitulah tuan-tuan dalam ibadat ini, ulama kata permulaan ibadat itu kena dipaksa. Jangan tunggu ikhlas dulu. Kenapa bang tak pergi surau? Saya tak ikhlas ni. Abang saya dengar macam ni lama dah 60 tahun saya kahwin dengan abang, asyik tak ikhlas. Sampai bila abang nak datang ikhlas, ada ikhlas bawa abang pergi surau, surau betul tak? Sebab itu dia tidak akan berlaku. Sebab itu Syekh saya kata tuan-tuan, nak ikhlas ni senang. Hari ni contoh, kita sedekah RM1, tak ikhlas tuan-tuan, kita rasa riak. Esok sedekah RM2, tak ikhlas juga tuan. Letak RM10, tak ikhlas juga. Letak RM200, tak ikhlas juga. Letak RM2,000, insya-Allah tuan-tuan ikhlas. Selagi mana tak ikhlas, selagi itulah kita akan buat ibadat tersebut. Kenapa tuan-tuan? Seperti mana yang dikatakan oleh para ahli ulama tadi, dikata suatu yang paling sulit di dunia ini ialah keikhlasan. Dan ikhlas ini tuan-tuan cukup seni tuan-tuan, cukup seni. Cukup seni tuan-tuan. Contoh, kita tengah buat tuan-tuan. Kita tengah buat kerja, tiba-tiba datang orang tadi kita buat ikhlas. Tiba-tiba datang orang puji kita. Kita pun campak tukul, campak parang, kita balik, kenapa Ji? Aku rasa tak ikhlas lah. Tuan-tuan, itu tak betul. Ikhlas ni tuan-tuan, walaupun dia ada lintasan seolah kita tak ikhlas, kita abaikan dia. Jangan kita iakan dia. Macam orang jual ubat lah tuan-tuan. Datang jual ubat. Tuan, ni ubat hilang jerawat dan sebagainya. Kita dengar je lah. Tapi jangan kita, saya nak 2 botol. Maknanya kita telah tidak ikhlas. Jadi lintasan itu ada. Mula-mula kita ikhlas tuan-tuan, lama-lama macam tak ikhlas, maka kita abaikan saja. Sebab apa? Sebab ikhlas itu terlalu sulit. Baik. Seterusnya tuan-tuan, ulama kata, hadzal haditha yajma'ani dini kulli. Dia kata tuan-tuan, 2 hadis tadi, innamal a'malu binniyat dan hadis Aisyah tadi. Bila jumpa dan bila digabungkan tuan-tuan, maka telah sempurnalah agama tadi. Masya-Allah. Dan tuan-tuan, Ibnu Abbas dia kata apa? Innama yu'ti ar-rajulu ala qadri niyatihi. Sesungguhnya seseorang lelaki itu diberi ganjaran oleh Allah di atas kadar niat dia. Kalau niatnya ikhlas tinggi, dapatlah markahnya lebih. Kalau ikhlasnya sikit, maka sikitlah ikhlasnya. Sebab itu tuan-tuan, masa saya belajar dulu, Syekh saya kata, kadang-kadang kita solat ni, satu masjid, satu imam, masya-Allah, satu saf. Tapi kesemua itu dia tidak akan dapat pahala yang sama. Ada orang masya-Allah, dia memang daripada rumah memang semata-mata mencari redha Allah. Dapat penuh. Ada orang tuan-tuan sebab dia datang, kenapa tuan-tuan? Sebab mertua dia baru balik dah tuan-tuan. Sekarang dah buka kan? Tiba-tiba muncul mertua dia tuan-tuan. Dia kata, maghrib ni takkan tak pergi kan? Mertua aku tanya pula, datang haid ke apa? Ada tuan-tuan pernah berlaku. Kawan ni langsung tak pernah pergi surau tuan-tuan. Tiba-tiba mertua dia datang ziarah rumah dia, tidur kat situ seminggu. Jadi tuan-tuan, maghrib azan, dia pun ajak anak dia, ada anak lelaki tuan-tuan. Dia kata, jom nak kita pergi surau. Anak dia tanya, ayah, hari ni hari Jumaat ke? Maknanya tuan-tuan, dia pergi surau hari Jumaat saja.
Hari lain tak ada. Dia kata, oh malu aku, dia kata. Depan mertua aku pula tu. Nak cerita tuan-tuan, ada orang datang bukan kerana Allah. Ada orang kerana terpaksa. Ada orang kerana lillahi ta'ala. Maka itulah markah masing-masing. Baik. Seterusnya tuan-tuan orang tanya, kenapa setiap kitab besar-besar tuan-tuan, dia akan letakkan innamal a'malu binniyat pada awal kitab. Yang pertama sekali tuan-tuan, ingin memberi peringatan kepada kita. Sama ada penulis pengarang kitab ni, ingat, wahai Syekh sekian-sekian, kamu tulis kitab ni, kalau kamu buat kerana Allah, insya-Allah kamu dapat pahala. Tapi kalau kamu buat kerana pujian manusia, kamu langsung tak dapat apa-apa, kecuali pujian manusia saja. Sebab itu saya ingat lagi kata-kata Datuk Ismail Kamus. Dia kata, buatlah ikhlas kerana Allah, nescaya kita akan dapat dua-duanya sekali. Habuan ganjaran pada Allah dan habuan dunia. Seperti mana tuan-tuan seorang tanam padi, dia akan tumbuh lalang. Padi pun dapat, lalang pun dapat. Tapi kalau kita tanam lalang tuan-tuan, padi tak akan tumbuh. Begitulah orang yang buat ikhlas kerana Allah Ta'ala, kedua-duanya dapat. Tapi kalau dia buat kerana dunia tuan-tuan, mungkin lalang hanya tumbuh saja, tak ada faedah, dan padi langsung tidak ada. Jadi tuan-tuan, loceng pun berbunyi. Saya rasa setakat ini saja. Apa yang baik itu datang daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, yang lemah dan kurang itu datangnya daripada kelemahan diri saya sendiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.